Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita sambung tajuk pada muka surat 6, iaitu tajuk banding dan susun nombor. Banding dan susun nombor. Okey. Kita tengok pernyataan di atas. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Yang pertama, Lawas 1105, Lubuk Antu 24,712, Sibu 69,711, Bintulu 75,141. Okey, itu ada 4 daerah di dalam Sarawak. Okey, ditanya antara Bintulu dengan Sibu. Bintulu dan Sibu. Penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey, antara dua daerah ni. 75,141 dengan 69,711. Yang mana paling banyak? Okey, kita tengok dia punya macam mana kita nak bandingkan antara dua nombor. Okey, kita ambil nombor Bintulu 75,141. Kita pecahkan mengikut nilai tempat masing-masing. Nilai tempat sama dengan Sibu juga, 69,711. Kita nak bandingkan nombor ni, mana satu yang besar, mana satu yang kecil. Itu perbandingan. Mesti ada yang kecil, ada yang besar. Itu pembandingan. Okey. 75,141. Macam mana kita nak bandingkan? Yang pertama sekali, kita mesti tengok pada nilai tempat yang paling besar. Nilai tempat yang paling besar adalah 10,000. Okey. Ni yang cara paling senang lah. Kita terus kepada nilai tempat yang paling besar. Bila dua-dua ada, maksudnya dua-dua besar lah. Tapi mana antara dua nombor ni yang mana paling besar? Jadi 7 dengan 6. Manakah nilai yang paling besar? Nombor yang paling besar. Jadi kita tahu lepas 6, 7. Jadi yang paling besar adalah 7. So nombor yang paling besar, dan dikata tadi penduduk Iban yang manakah yang lebih banyak? Maksudnya penduduk apa tadi? 75,000 adalah penduduk Bintulu. So kita tengok daripada nilai tempat yang paling besar, kita dah tahu dah. Okey, bermaksud 7 ni lebih besar. Maksudnya 75,141 penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. So itu kaedah pertama lah. Mudah untuk kita dapat tahu mana yang paling besar. Jadi kita boleh cakap penduduk Iban di Bintulu lebih besar daripada penduduk Iban di Sibu. Okey. Okey, kat bawah tu pula kita tengok. Okey, daripada keempat-empat penduduk Iban di daerah ini, yang manakah kita nak susun? Kita nak susun daripada daerah Lawas, Lubuk Bintulu, Sibu, Bintulu, Lubuk Antu, Sibu dan Bintulu. Kita nak susun dari nombor yang lebih tertib, dalam tertib menaik. Bila tertib menaik, dia mestilah dari nombor yang kecil ke nombor yang besar. Okey, daripada keempat-empat ni kita nak susun dari kecil ke besar. Ingat, menaik dari kecil ke besar. Jadi bila dari kecil ke besar, kita bandingkan bagi antara macam tadi juga. Bandingkan mengikut nilai tempat. Nilai tempat 10,000, 100, apa lagi? 10 dan besar. Okey, kita mesti bandingkan mengikut nilai tempat. Mengikut nilai tempat. Sebab nilai tempat yang paling mudah untuk kita bandingkan. Okey, yang pertama kita tengok setiap satu. Lawas, dia ada 4 digit sahaja. Maksudnya bila 4 digit dia hanya sampai mana? 5,
sampai nilai tempat 1000 saja. Maksudnya dia tak sampai pada yang nilai tempat yang paling besar. Jadi kita tengok dulu yang seterusnya. Lubaan tu dia mula daripada 24,712. Kita ambil pula 1069,711 75,141. Okey, dia ada macam tu. So kita bandingkan empat-empat ni nombor ni kepada nilai tempat masing-masing. Nilai tempat masing-masing. Jadi kita tengok yang mana yang pertama, nombor pertama ni hanya 4 digit saja sampai nilai tempat 1000 sahaja. Jadi dia yang paling kecil, paling kecil. Sebab dia tak cukup sampai 10,000. Nilai tempat yang paling 10,000 ni yang paling besar. Maksudnya kalau dah sampai 1000, maksudnya dia tak besar lah. So dia paling kat sini, hantar dia seorang sahaja. Jadi dia yang paling kecil. Kita tengok yang 3 ni pula. 3 ni betul-betul dekat nilai tempat yang paling besar. Jadi antara 2, 6 dan 7, yang mana paling besar? Yang mana paling besar? Jadi mestilah 7 paling besar. So inilah yang paling besar. So kita dah tahu dah susunan yang pertama daripada kecil ke besar. Yang paling pertama mestilah yang kecil sekali ni, yang mula-mula. Yang terakhir sekali yang paling besar sekali ni, dah paling hujung sekali. Tapi kita nak tahu yang kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga. Kita tengok dua nilai ni. 2 dan 6. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 2. So ini kecil daripada 6. So ini yang pertama kecil, ini yang kedua kecil. Dan 6 ni yang ketiga kecil. So yang paling besar 4 ni. So itu susunan dia. Jadi macam mana cara kita nak tulis? Tulislah. Cara nak tulis dia. Cara tulis dia, kita ambil semula nilai dia. Susunan nombor dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Tulis 1105. Ataupun ini cara nak 24, 102. Betul tak? Betul. Okey, lepas tu 69,711, 75,141. Ataupun kalau biasanya dia nak tanya apa, kita boleh tulis juga dalam menggunakan koma. Koma ni juga menunjukkan dia susunan. Susunan dari kecil ke besar. So ini susunan nombor dari kecil ke besar. Susunan menaik. Okey, kalau menurun pula macam mana? Kalau menurun pula, kita balikkan je lah. Kalau menurun, kalau menaik, kecil ke besar. Kalau menurun, besar ke kecil. So, terbalikkan je lah. 75,141, 69,711, 24,712, dan akhir sekali 1,105. So ini menurun. So menurun. Jadi ini yang menurun. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, tengok muka surat yang seterusnya. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan di sebuah daerah. Dia ada bilangan kanak, galang panjang dia suka 15,000. Lompat tikus 13,000. Lompat getah 15,000 juga. Batu seremban 14,000. So kita buat macam yang sama. Dikata dia nak antara lompat tikus dan batu seremban. So pilih antara dua je lah. Lompat tikus dengan batu seremban. Bandingkan. Dia 10,000 ni memang satu juga. Sama. Tapi kita tengok pula yang kedua. Nilai tempat yang kedua. 3 dengan 4. Mana yang paling besar? 4 yang paling besar. Maksudnya 14,000 lebih besar daripada 13,000. Jadi tapi ditanya, nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Antara dua ni saja. Ni dengan ni saja.
So yang kurang diminati maksudnya yang kurang lah. 13,000 dengan 14,000. Yang kecilnya adalah 13,000. So inilah yang kurang diminati. Tulislah nilai digit 3 bernilai 3,000 kurang daripada nilai digit 4 bernilai 4,000. So 4,000 lebih besar daripada 3,000. Jadi dia nak yang kurang diminati. So 13,719 kurang diminati daripada 14,419. So yang kurang diminati adalah lompat tikus. So nak susun nombor dalam tertib menurun. Nombor tadi dia nak susun dalam tertib menurun. 13,719. Tulis kat situ. Range dia 13,700. Kita ambil nilai yang betul-betul genap. Kena ingat bila kita nak buat tertib macam ni, kita ambil nilai yang genap. Paling dekat dengan paling sikit sekali 13,000 tadi kan? 13,000. Jadi kita ambil 13,719. So yang paling dekat dengan 19 700. 19 dekat dengan 13,700. 13,700. Lepas tu 13,000 14,000. Lepas tu kita tengoklah apa pula lepas 14,000 kat sini. Lepas 700 berapa jarak dia ni? 700, 800, 900, 1,000 tu dah masuk 14,000. So jarak dia 300. Sini pun mestilah jarak dia 300. So 14,000 300. Sampai dah jumpa 15,000. So adalah sebelahnya kat sini kan, kata 14,019. Lepas tu 15,220, 15,367. Tulis nilai paling besar hingga nilai paling kecil berpandukan garis nombor. Tulislah 13,000 tadi, yang paling kecil 13,719. Lepas tu 14,000. Kat mana dia? Dari sini lah. 14,419. Bukan kat sini. Sebab dia 400 kan sini. 14,419. 15,202. Depan sikit 15,369. So yang menurun dia macam mana? Yang ni bukan menurun, ni menaik. Yang menurun ambil nilai yang paling besar kepada nilai yang paling kecil. So ini 15,367, 15,222, 14,419, 13,719. So apakah nombor di tengah jika 14,089 dimasukkan dalam susunan nombor di atas? Apa nombor yang di tengah? Dimasukkan 14,089. Kalau 14,089 dia duduk di sini. Dia duduk di antara sini. 14,889. So yang duduk tengah-tengah mana? 1. Ini nombor yang pertama, nombor yang kedua, nombor yang ketiga, nombor yang keempat, nombor yang kelima. Dia kata dia nak di tengah-tengah. Dia nak di tengah-tengah. Bila di tengah-tengah, so yang tengah-tengah ni lah 1, 2, 3, 4, 5. Yang di tengah-tengah adalah nombor yang ketiga, iaitu 14,419. Itulah nombor di tengah-tengah. Okey, yang belakang ni pun sama. Sikit je kita tengok. 40,298, 52,173. Nilai K 59,000. Dia dah tertib menaik dah ni. Dia bagi tertib menaik dah. Ni paling kecil, ni paling besar. Ni selepas dia, yang ni antara dua nombor ni. Maksudnya dia K ni lebih besar daripada 52,173 dan K ni kecil daripada 59,000. Sebab dia dah susun menaik dah. So siapakah yang menunjukkan nilai K yang paling betul? 52,173. 71. Nilai Ray. 54,001. 58,145. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh juga buat garis nombor tadi. Kita boleh buat garis nombor.
Boleh buat garis nombor macam ni. Bagi nilai 50,000 lah, senang. Sebab semua range tu. Kan? So, dia bagi 55,000. So, 60,000. Kat ujung sebelah ni, sebelum ni adalah nilai 40,298. Jauh lah sikit kan. Tapi pada tu 52,171. Ni yang pertama ni. Yang kedua yang ni. Yang ketiga K ni. K ni kita tak tahu. Lepas tu 59,000 kat sini. 59,000. 59,000. So, jarak antara 52,171 hingga ke 59,000 adalah nilai K. Jadi, kita tengok 52,171. Adakah 3 kat sini 3. So, adakah dia besar daripada ni 52,173? Tidak, sebab dia 171. Ini 173. So, dia duduk di sini. Ray ni duduk di sini. So, dia bukan nilai K. Tapi kalau 54,000 dah sinilah 52, 54,000 1. So, ini berada di antara nilai K ni. So, dia boleh jadi nilai K. Satu lagi, Rina. 58,000. Ni nombor 9. So, 58 duduk sini. 58,145. So, ini juga boleh jadi nilai K. So, 54,001 dan 58,145 lebih besar daripada 52,173. So, betul lah dia nak lebih besar daripada yang ni. Dan 54,000 dengan 58,000 ni lebih kecil daripada 59. So, betul lah nilai dia kecil daripada 59,000. So, Kim dan Rina pegang nilai yang betul. Nyatakan nilai lain yang mungkin bagi K. Antara nilai ni lah. Tak boleh je lah letak apa-apa. 55,000 pun boleh letak. Apa-apa nilai tapi antara range ini dan ini. Tak kisah apa-apa. Okey? InsyaAllah. Awak boleh sambung latihan uji diri muka surat 8. Terima kasih. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.